Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini sebabnya anggota beruniform akhirnya meninggalkan Muhyiddin dan Parti Perikatan Nasional dan akhirnya mereka menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya, dasar kerajaan yang mesra penjawat awam berjaya menambat hati polis tentera di KKB. Tidak dapat dinafikan, dasar-dasar kerajaan pada masa ini amat menarik perhatian dan menarik para penjawat awam, terutamanya polis tentera. Beberapa penganalisis politik berpendapat, dasar kerajaan yang mesra kaki tangan awam telah menambat hati anggota pasukan keselamatan sehingga diterjemahkan dalam peningkatan undi awal pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru KKB. Pensyarah kanan Sains Politik Universiti Pustara Malaysia UPM Nur Ayuni Muhammad Isa berkata, peningkatan sokongan terhadap kerajaan turut dipengaruhi oleh pengumuman dan pemberian pelbagai insentif kepada penjawat awam. Secara tradisi, kaki tangan awam termasuk polis dan tentera akan menyokong kerajaan pada hari ini. Saya percaya tradisi ini akan kembali sekiranya kerajaan perpaduan konsisten menjaga kebajikan mereka, katanya lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan pelbagai insentif kepada kaki tangan awam semenjak akhir Februari. Bermula dengan bayaran insentif awal RM2,000, bantuan khas Aidilfitri berjumlah RM500, yang terkini kenaikan gaji sehingga 13% bermula 1 Disember ini. Pertembungan di Kuala Kubu Baru menyaksikan calon kerajaan perpaduan Pang Siok Tau menang PRK itu dengan meraih majoriti 3,869 undi, menewaskan pencabarnya dari Perikatan Nasional, calon PRM dan calon bebas. Menerusi undi pos, anggota polis memberikan 249 undi untuk calon kerajaan perpaduan, 84.1% dan 47 untuk Perikatan Nasional 15.8%. Berbanding PRN 2023, hanya 119 undi polis diberikan untuk kerajaan perpaduan, 23.47% dan 388 undi untuk Perikatan Nasional, iaitu 76.5%. Manakala untuk tentera, sokongan kepada kerajaan perpaduan meningkat daripada 27 undi, 16% pada tahun 2023, kepada 84 undi, 54.2% pada PRK kali ini. Sokongan kepada Perikatan Nasional pula menurun daripada 142 undi, 84% pada 2023 kepada 71 undi, 45.8%. Ayuni tidak menolak kemungkinan perubahan sokongan positif daripada anggota keselamatan akan berterusan sekiranya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini terus memberikan insentif ke kaki tangan awam. Sementara itu, Dekan di Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Wan Hashim Wan Teh berkata, kaki tangan awam mempunyai rasa kebertanggungjawabaan untuk mengundi kerajaan pada hari ini. Ia semacam suatu peraturan yang tidak tertulis bahawa setiap pegawai dan kaki tangan kerajaan, termasuk tentera dan polis, akan memberikan taat setia kepada kerajaan yang dipilih. Mereka sudah tidak melihat dari sudut kepartian. Mereka akan sokong sesiapa sahaja kerajaan yang memerintah, katanya. Bagi penganalisis politik dari Universiti Teknologi Mara UiTM Sahnun Muhammad Saleh, pengumuman kenaikan gaji penjawat awam setinggi 13% telah menarik hati mereka untuk bersama kerajaan. Pengumuman ini telah memberikan harapan kepada kaki tangan awam di kala kos sara hidup yang tinggi.
Agak sukar kita hendak mengetahui tahap sokongan kepada kerajaan daripada kaki tangan om yang lain seperti guru, petugas kesihatan dan pegawai kerajaan kerana mereka tidak terlibat undi awal. Akan tetapi saya percaya peningkatan itu turut melibatkan mereka, katanya. Sahanun berkata, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail turut komited dalam menjaga kebajikan polis seperti menaik taraf kautus kediaman, balai polis dan prasarana lain. Saya juga melihat secara pribadi Saifuddin lebih pro kepada polis berbanding aktivis hak asasi manusia. Di Kementerian Dalam Negeri, dia tidak ada niat untuk membuat perubahan drastik. Dia menghormati status quo dan tradisi dalam pasukan keselamatan. Oleh sebab itu, kita masih belum mendengar perancangan untuk menghapus akta hasutan dan pindah susma, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, Red Parrot kata, Alhamdulillah kemenangan kerajaan perpaduan di PRK-KKB memberi petanda bahawa rakyat menyokong kerajaan sekarang dan menolak politik kotor pembangkang yang berkempen dengan cara membangkar sentimen 3R, fitnah, dan menyerang peribadi calon dengan pemimpin negara. Sokongan rakyat kepada kerajaan sekarang akan mewujudkan politik yang stabil yang mampu menjadi pemangkin kepada kesejahteraan hidup rakyat dan kemajuan Malaysia. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah kejutan paling besar untuk kita semua. 5 adun di Perlis didakwa bakal ditahan SPRM dalam masa terdekat. Wah, ini bukan satu berita yang biasa-biasa. Ini bukan satu pendedahan yang biasa-biasa. Bayangkan, kerajaan Perlis itu ialah kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS, Perikatan Nasional. Tetapi bagaimana pula tiba-tiba kerajaan dipimpin PAS, Perikatan Nasional ini yang dikatakan bersih, telus, stabil dan sebagainya, tiba-tiba pula ada spekulasi mengatakan 5 adun di Perlis bakal didakwa bakal ditahan SPRM dalam masa terdekat. Persoalan besar ialah 2. Siapa 5 adun tersebut dan mengapa mereka perlu ditahan SPRM dalam masa dekat? Seorang pemimpin politik kanan di Perlis mendakwa 5 adun di negeri itu bakal ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dalam masa terdekat. Ia susulan penahanan anak kepada Menteri Besar Perlis yang ditahan agensi itu hujung April lalu atas dakwaan membuat tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan berjumlah RM600,000. Ketika dihubungi Harapan Daily, ahli politik itu mendakwa identiti 5 adun telah disebut sendiri oleh anak Menteri Besar Perlis, Syafiq, ketika siasatan oleh SPRM. Ahli politik dari Parti Kerajaan Perpaduan itu memberitahu dia peroleh maklumat tersebut dari sumber terdekat yang boleh dipercayai. Namun bila ditanya adakah sumber itu dari pegawai SPRM, dia menafikan. 5 wakil rakyat itu dipercayai pemimpin dari PAS dan Bersatu. Beberapa pegawai SPRM turut dikatakan sudah berada di negeri itu bagi melakukan siasatan. Kata ahli politik berkenan, isu tersebut memang sudah menjadi kecoh di Perlis. SPRM ramai sekarang ni dekat Perlis. Pegawai berkeliaran di sini sebab macam-macam sumber mereka dapat. Inilah yang sedang menjadi bualan ramai di sini, katanya kepada Harapan Daily. Dakwanya, ketika ini sedang berlaku pertukaran pegawai kanan kerajaan dengan drastik selepas beberapa pegawai turut ditahan dalam kes pemalsuan dokumen. Kebetulan pula, Perlis sekarang ini pertukaran pegawai kanan kerajaan sedang berlaku dengan drastik. Setiausaha kerajaan negeri pun akan ditukar menurutnya.
Untuk rekod, siasatan SPRM ke atas anak Menteri Besar Perlis turut membabitkan pemalsuan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia mendakwa telah membekalkan air kepada Raja Perlis dengan keseluruhan kos berjumlah Rm19.505.10. Namun sebenarnya tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail seperti mana butiran dokumen berkenaan. Muhammad Zukri Ramli turut disiasat SPRM susulan dakwaan salah guna kuasa memberi projek kepada anaknya yang memonopoli projek bekalan perkhidmatan dan kerja selenggara menggunakan 15 syarikat. Sementara itu, bekas ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad seolah memberi gambaran bahawa isu panas di Perlis akan terungkai dalam tempoh sebulan ini. Mana-mana orang cakap pasal politik Perlis kebelakangan ini, tiba-tiba hangat, sehangat El Nino. Hangpa jangan tanya saya apa-apa, sebab jawapan standard saya ialah, apa-apa nak jadi dalam politik Perlis ini, kita akan lebih jelas dalam tempoh sebulan ini, katanya. Pecahan wakil rakyat di Perlis terdiri daripada 9 PAS, 4 bersatu dan 1 PKR. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Cerita selepas PRK KKB tidak masuk akal kalau Melayu tolak, oleh Norman Rezwan. Saya tidak perlu ulas. Cukup anda membaca sendiri ulasan dari pengundi awal. Hanya saya ingatkan kata pemimpin yang dimaksudkan pengundi awal. Itu kenapa Perdana Menteri X, Perdana Menteri ke-10 bersama dan membela rakyat Marhain. Katanya, parti ini parti derita, diangkat oleh rakyat yang susah. Tan Sri, orang kaya, tauke-tauke besar tidak bersama kita. Teringat saya kaki tangan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN malah kaum keluarga mereka menulis di media sosial betapa gembira mereka kerana bekerja dalam kerajaan yang tulus tanpa unsur korupsi dan kronisme. Tiada lagi halangan untuk mereka mengenakan tindakan terutama kepada tauke-tauke besar. Sebab itu, Muhyiddin sangat takut jika Perdana Menteri ke-10 terus menjadi Perdana Menteri selama 5 tahun. Mana-mana pemimpin dunia yang menentang korupsi akan berjaya membawa negara ke arah kemajuan. Percayalah, 2026, rakyat akan sedar dan nampak reformasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim banyak memenangkan rakyat Marhain, bukan lagi menguntungkan golongan kaya semata-mata. Sebab itu, Perdana Menteri yang ke-10 sasar, subsidi bersasar, iaitu fokus untuk membantu orang miskin. Buat apa kita bantu orang kaya yang hanya bertambah kaya? Orang kaya inilah sekarang yang seperti orang kena sawan kerana pendapatan mereka tidak seperti dulu. Sudahlah hilang subsidi dinikmati selama ini, hilang pula kroni atau kartel untuk terus mengaut keuntungan kontrak. Buat rakyat Marhain, teruslah menyokong Perdana Menteri ke-10 untuk melawan perasuah dan melawan golongan elit atau kapitalis yang mengaut kekayaan atas kekurangan atau kelemahan orang miskin. Tidak masuk akal orang Melayu perlu menolak pemimpin yang memerangi rasuah habis-habisan. Tidak masuk akal orang Melayu menolak pemimpin yang membela rakyat Marhain dan bukan berpihak kepada orang kaya yang membuli orang miskin. Saudara-saudara sekalian,
Ini memang satu perkara yang patut kita semua fahami. Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang membela rakyat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang benar-benar melaksanakan perang habis-habisan terhadap rasuah. Itu sebabnya ramai orang, terutamanya orang-orang yang suka dekat-dekat hidupnya dengan rasuah, kronisme, salah guna kuasa dan sebagainya, tidak suka dengan Anwar Ibrahim. Ramai yang takut, ramai yang bergetar lutut kerana mereka takut terkantoi dengan perkara-perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita itu sebabnya antara sebab Muhyiddin sangat takut jika Perdana Menteri ke-10 terus menjadi Perdana Menteri selama 5 tahun. Saudara-saudara, yang paling penting sekali ialah mana-mana pemimpin di dunia ini yang menentang korupsi akan berjaya membawa negara ke arah kemajuan. Percayalah, tahun 2026 rakyat akan sedar dan akan nampak reformasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang ke-10, yaitu Anwar Ibrahim, akan banyak memenangkan rakyat marhain, bukan lagi menguntungkan golongan kaya. Sebab itu, Perdana Menteri yang ke-10 sasar subsidi bersasar, yaitu fokus untuk membantu orang miskin. Buat apa kita bantu orang kaya yang hanya bertambah kaya? Orang kaya inilah sekarang yang seperti orang kanasawan, karena pendapatan mereka tidak seperti dulu. Sudah hilang subsidi dinikmati selama ini. Hilang pula kroni atau kartel untuk terus mengaut keuntungan kontrak. Buat rakyat marhain teruslah menyokong Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim untuk melawan perasuah dan melawan golongan elit atau kapitalis yang mengaut kekayaan atas kekurangan atau kelemahan orang miskin. Tidak masuk akal orang Melayu perlu menolak pemimpin yang memerangi rasuah habis-habisan. Tidak masuk akal orang Melayu menolak pemimpin yang membela rakyat marhain dan bukan berpihak kepada orang kaya yang membuli orang miskin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kerajaan Madani terus lakar pencapaian cemerlang. Ekonomi Malaysia dijangka atasi anggaran awal. Wow, tahniah diucapkan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang luar biasa hebat. Penganalisis menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama 2024 yang akan diumumkan pada 17 Mei ini mengatasi anggaran awal iaitu 3.9% yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM baru-baru ini. Rata-rata penganalisis meramalkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang lebih 4.0% pada suku terbabit berbanding pertumbuhan sebanyak 3.0% pada suku keempat 2023. Jangkaan pertumbuhan yang lebih baik itu dibuat berdasarkan petunjuk output dan aktiviti sektor ekonomi utama yang positif setakat ini. Pada suku pertama 2024, indeks pengeluaran industri IPI dilihat berkembang pantas 3.3% berbanding 0.8% pada suku keempat 2023, berikutan kemajuan dalam pembuatan perlombongan dan elektrik. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, pihaknya menjangkakan pertumbuhan KDNK suku pertama tahun ini adalah pada paras 4.0% disokong perbelanjaan swasta. Beliau berkata, pasaran buruh yang kekal stabil dengan kadar pengangguran yang rendah 3.3% bermakna ramai rakyat Malaysia yang mempunyai pekerjaan dan menerima pendapatan. Data seperti perdagangan runcit,
terus meningkat sebanyak 7,1% kepada RM62,8 bilion pada Mac, berbanding pertumbuhan 5,8% pada bulan yang sebelumnya. Selain itu, sektor luaran juga dijangka membantu dengan sektor pembuatan telah pun mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 2,1% pada suku pertama setelah berada di paras negatif bagi suku keempat dan ketiga pada tahun 2023 berdasarkan pecahan data IPI, katanya lapor berita harian. Dalam masa sama, Muhammad Afzanizam berkata, sektor lain seperti pembinaan, pertanian dan pelombangan juga mencatatkan bacaan yang baik pada suku pertama. Menurutnya, jumlah kerja yang disiapkan bagi sektor pembinaan meningkat sebanyak 14,2% pada suku pertama berbanding 6,8% pada suku keempat tahun 2023. Katanya lagi, pengeluaran minyak sawit mentah MSM meningkat 3,4% pada suku pertama, manakala sektor pertumbuhan sektor pelombongan meningkat 5,9% berbanding 3,7% sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, dengan pencapaian luar biasa ini dijangka kerajaan akan tetap bertahan sehingga sekurang-kurangnya 5 penggal lagi parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas ini, isu 3R tak boleh main sudah. Timbalan Perdana Menteri dedah intipati MOU untuk Perikatan Nasional. Dengan kata lain, selepas ini, habislah modal untuk berkempen Perikatan Nasional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof hari ini mendedahkan beberapa intipati daripada dalam memorandum persefahaman MOU yang perlu ditandatangani pembangkang sebelum kerajaan menyalurkan peruntukan kepada blok itu. Walaupun tidak banyak yang dikongsikan, namun syarat paling yang dinantikan semua pihak adalah larangan menggunakan isu 3R, iaitu agama, kaum dan raja. Kata Fadillah, perincian selebihnya sedang dimuktamadkan untuk diserahkan kepada majlis tertinggi semua parti politik dalam kerajaan serta pembangkang untuk diluluskan. Kita masih memperincikan draft, tetapi gambaran MOU sudah saya berikan. Apa kandungannya? Iaitu pertama, untuk fokus supaya semua ahli parlimen ini melihat bagaimana untuk membangunkan dan memulihkan ekonomi negara. Kedua, untuk memastikan kestabilan supaya kita dapat menarik seramai mungkin pelancong dan mengelakkan perkara yang boleh menyebabkan perpecahan tentang 3R, raja, bangsa dan agama dan sebagainya. Katanya lagi, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini pada dasarnya bersetuju mengagihkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, tetapi mahu MOU di antara kedua-dua pihak dirangka terlebih dahulu. Bagaimanapun, Perikatan Nasional memaklumkan akan membuat keputusan selepas meneliti terlebih dahulu syarat dalam draft MOU yang sedang disiapkan kerajaan. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen dan juga penganalisis politik sebenarnya memuji dan menyambut baik sekiranya Perikatan Nasional sanggup menandatangani MOU tersebut. Kerana sebelum ini, dalam kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional sebelum ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, duluan telah pernah dibuat, iaitu apabila pembangkang pada waktu itu iaitu Pakatan Harapan telah sanggup menandatangani MOU untuk menjaga kestabilan politik di Malaysia pada waktu itu. Ismail Sabri Yaakob dapat meneruskan langkah mentadbir negara ini dengan begitu baik sekali
Selepas MOU itu berjaya ditandatangani antara kerajaan Perikatan Nasional BN dengan ditandatangani oleh PH, dipimpin oleh Ketua Pembangkang pada waktu itu, yaitu Anwar Ibrahim. Oleh sebab itulah, tiada sebab untuk Perikatan Nasional menolak MOU ini. Kerana sebelum ini, Perikatan Nasional pun pernah mewujudkan MOU bersama Pakatan Harapan supaya Pakatan Harapan tak kacau. Tiada kacau, tiada isu undi tidak percaya di parlimen yang boleh menyebabkan ketidakstabilan politik di negara ini, pentadbiran, ada gangguan. Jadi sebab itulah ramai netizen bersetuju. Antara yang paling ditunggu-tunggu ialah isu 3R tidak boleh lagi dimainkan di dalam mana-mana kempen, ceramah maupun apa sekalipun, sama ada dalam kerajaan maupun Perikatan Nasional. Kalau benar Perikatan Nasional mempunyai modal yang lain, mereka patut menandatangani MOU ini. Tapi kalau benar mereka tak mahu tandatangan MOU itu, bermaksud mereka berniat untuk terus memainkan tema isu 3R di dalam kempen dan ceramah mereka. Jadi, rakyat sudah tahu bahawa kalau PN nak menandatangani, bermaksud mereka berhenti untuk mengguna tema 3R dalam mana-mana isu ceramah maupun kempen. Tetapi kalau mereka tak setuju menandatangani MOU ini, makna kata awal-awal lagi kita dah tahu Perikatan Nasional mahu meneruskan tema kempen mereka yang menyentuh 3R. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hore, 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 hore. Tahniah diucapkan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim kerana telah memenangi, bukan sekadar memenangi pilihan raya PRK-KKB, tetapi kali ini berjaya memenangi hati rakyat. Jauh lebih besar daripada kemenangan kerusi Dewan Undangan Negeri PRK DUN, Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu. Bukan kemenangan kerusi itu yang penting, tetapi kemenangan atas jiwa dan hati para pejabat awam, itulah yang lebih penting. Akhirnya, penganalisis politik mengatakan anggota beruniform kembali menyokong kerajaan buat pertama kalinya. Wow, ini memang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bayangkan kehebatan kerajaan sekarang Anwar Ibrahim yang telah berjaya memancing semula, menambat semula, memenangi semula hati anggota beruniform. Kalau sebelum ini anggota beruniform ramai yang menyokong pembangkang Perikatan Nasional maupun berada di atas pagar. Tetapi kali ini Anwar Ibrahim dilihat telah pun berjaya memenangi, memancing undi semula daripada mereka. Dan ini satu kegagalan yang sangat besar kepada Muhyiddin Yassin dan juga angkatan kempen beliau yang tak pernah gagal menggunakan tema yang sudah lapuk, yaitu tema agama dan juga tema kaum dan tema pecah belah. Hari ini terbukti kali pertama Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, berjaya memikat semula hati anggota beruniform. Saudara-saudara sekalian, bagi saya selain PH, keperluan UMNO untuk bersama-sama bekerja keras bukan sekadar untuk kemenangan Pang Syok Tau, tetapi demi mengembalikan keyakinan ahli UMNO dan orang Melayu bahawa parti itu masih relevan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi, apabila bercerita kembali semula pilihan raya PRK ini, jelas menunjukkan sokongan bukan Melayu kepada calon perpaduan 95%, manakala orang Melayu sekitar 32%. Lebih menarik ialah apabila selesai dikira undi pos bagi para pengundi undi pos yang diketahui adalah anggota beruniform, kini diketahui Parti Pakatan Harapan telah berjaya merampas 592 undi berbanding Perikatan Nasional yang hanya dapat 156 undi.
Dalam PRN 2023, Perikatan Nasional PN berjaya mendapat 530 undi daripada undi pos. Dan PH pula dapat 146. Tetapi selepas PRK ini, baru-baru ini, Pakatan Harapan pula yang mendapat undi 596 dan Perikatan Nasional dapat 156, bertebaliklah pula. Bermakna hasutan perkauman tidak lagi berkesan kepada anggota beruniform di KKB. Ini satu signal yang baik dan saya rasa dan saya harap usaha berterusan dengan gerakan ILID untuk membawa kembali anggota beruniform bersama kerajaan untuk memastikan usaha reform negara berjaya. Menambahkan nikmat kemenangan semalam apabila 3 kawasan majoriti Melayu berjaya dimenangi kerajaan perpaduan yang dulu dimiliki oleh Perikatan Nasional. Ia signal kejayaan UMNO bersama sokongan gerak kerja Pakatan Harapan berkempen di kawasan tersebut. Kita ucapkan tahniah. Saudara-saudara sekalian, PN berkempen seolah-olah mereka bertanding di Terengganu. Inilah kadang-kadang satu kesilapan besar yang tidak diperasan terlepas pandang oleh Perikatan Nasional. Mereka menyangka mereka bertanding seolah-olah seperti di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, dan di Perlis. Mereka lupa ia sedang bertanding di negeri Selangor. Masyarakat di KKB yang mana 48% bukan Melayu tidaklah sama seperti yang ada di Terengganu. Selain daripada itu, tindakan kesilapan Taqiyuddin Hasan mencerca Perdana Menteri ke-10 sendiri sebenarnya telah pun memakan diri sendiri. Pas dilihat membawa politik fitnah, mengaibkan dan pasti lari daripada ajaran Islam. Ini satu kesilapan paling besar apabila Taqiyuddin Hasan sendiri begitu melakukan kesilapan apabila berlakunya keceluparan mencerca Perdana Menteri ke-10 dan sebenarnya itu telah pun memakan diri sendiri. Begitu juga tindakan serangan-serangan pemimpin pembangkang terhadap Perdana Menteri ke-10 sekarang sedangkan ia bukanlah PRU. Mereka silap membezakan pilihan rakyat kecil dengan PRU. Pilihan rakyat kecil ini sepatutnya mereka menggunakan serangan terhadap Menteri Besar Selangor kerana ia adalah soal takbir urus negeri. Tetapi nampaknya mereka lari daripada kempen sebenar. Mereka memang buta tuli apabila mereka berkempen dalam konteks pilihan raya PRU, bukan PRK. Mereka tidak banyak bercakap tentang permasalahan setempat. Mereka tidak bercakap ramai banyak tentang rakyat Melayu yang ada di KKB, yang mana ianya perlu bercakap tentang permasalahan setempat. Jadi apa yang rakyat KKB dapat, apa manifesto yang mereka dapat, itulah yang gagal dipersembahkan dengan baik oleh Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, yang saya rasa dan saya yakin ialah bahawa PN kini panik. Ini kerana mereka sekarang faham bahawa kempen perkauman hanya laku di kawasan Melayu, iaitu pun Melayu luar bandar dan desa. Bagi kawasan yang semi-urban seperti di Selangor, Pahang, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, jualan mereka yang menggunakan kempen perkauman tidak akan laku, tidak akan dilayan dan sudah lapuk. PN gagal menghasut Melayu bandar atau atas faktor akademik. PN tahu jika mereka berterusan membawa agenda Melayu, mereka hanya mampu paling kuat pun menangi 73 kerusi parlimen. Jika selebihnya solid kepada kerajaan perpaduan, bermakna impian Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua tidak akan terjadi dan ianya hanya akan terkubur bersama dengan bayang-bayang hitam. Melihat politik Sabah dan Sarawak yang sekarang ini benci dengan perkauman, Perikatan Nasional sebenarnya terjerat diri sendiri. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa kerana politik Sabah dan Sarawak tidak mungkin akan dapat menyokong Perikatan Nasional sekiranya mereka terus bermain tema perkauman, tema pecah belah dan tema agama. Agenda perkauman dan agama tidak akan membawa PN untuk pergi lebih jauh kerana rakyat Sabah dan Sarawak 100% menolak ekstremisme perkauman.
Pastinya pemimpin atau kerajaan negeri lebih selesa bersama PHBN yang dilihat sangat toleransi antara kaum. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.